هذا يبث عندنا في الفيسبوك. لا. mana الصورة؟ سامعين كلامي؟ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi Muhammad al-Haddad rahimallahu ta'ala fi kitabih Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Ila an qala faslun. Makan hanya dari yang halal saja. Wahai saudaraku, berusahalah agar jangan ada yang masuk perutmu kecuali yang halal saja. Sebab barang siapa yang memakan dari yang halal selama 40 hari, bercahayalah hatinya. Dan terpancarlah dari lisannya kata-kata hikmat. Dan Allah akan memuliakannya dengan sifat zuhud terhadap dunia, serta suci kelakuannya dan baik sekali perhubungannya dengan Tuhannya. Tetapi orang yang memakan haram dan yang syubhat, maka perilakunya adalah sebalik dari yang di atas tadi. Awas, jangan sampai terlalu mewah dalam makan minum sehingga kekenyangan sekali. Kerana dari yang halal itulah mula berpunca segala bahaya. Di antara bencana kekenyangan itu adalah kerasnya hati, rosaknya kecerdasan akal, kacaunya pemikiran dan timbul perasaan malas hendak beribadat dan sebagainya dari bermacam-macam bencana yang lain. Cara beriktisad dalam makan, hendaklah anda menahan diri dari makan ketika terasa keinginan kepadanya dan baru boleh makan apabila anda benar-benar sudah terlalu lapar, hendakkan makan. Dan tanda benarnya kelaparan, anda menginginkan apa saja makanan. Kemudian jika anda meminum air, sisiplah dia dengan perlahan-lahan dan jangan meneguknya. Minumlah dalam 3 nafas. Dan jangan menghembus-hembus dalam bekas air itu. Dan jangan minum dari mulut botol. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Dan jangan minum dari mulut kendi. Jika tidak mendapat bekas air, maka minumlah dengan tanganmu. Kemudian sesudah minum, bacalah doa ini. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatih. Walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini manis dan tawar dengan rahmatnya, dan tidak menjadikannya asin dan payau kerana dosa-dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, masih dalam memperbahaskan tentang adab-adab kenabian. Adab-adab yang diperintahkan kepada kita untuk beristiqamah melakukannya, disebabkan oleh kerana ia adalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sebagai maha guru kepada adab, sebagai nabi yang datang membawa risalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Beliau juga bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mengajarkan kepada saya adab, dan ia adalah sebaik-baik pengajaran adab yang diajarkan. Oleh sebab yang demikian, kedudukan seseorang akan mulia dan tinggi di sisi Allah dengan adabnya, dengan akhlaknya. Dan seseorang akan jatuh rendah dan hina bila tidak mempunyai akhlak. Dalam kata-kata yang disandarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta kayfiyatul khara' atau kama qala. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Yakni mengajarkan adab pada segala sesuatu. Hatta pada cara buang air pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah memberikan kepada kita penjelasan kalau kita sebagai umat Nabi ini, dalam segala aspek yang Nabi buat, kita mesti mengikuti dan meneladani. Kalau diajarkan oleh Nabi sampai kepada peringkat cara buang air pun, ianya bukan sembarang ajaran yang diajar oleh Nabi, sehingga kepada hal yang privasi seperti itu pun diajarkan oleh Nabi, melainkan ada hikmah dan ada manfaat dan kebaikan padanya. Kalau tidak, maka tak perlulah baginda Rasulullah untuk mengajarkan sampai hal yang sedemikian. Oleh sebab yang demikian, telah berkata seseorang, yaitu Mursi Abul Abbas, salah seorang murid kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, katanya, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ain, ma a'adattu nafsi minal muslimin." Kalau Rasulullah ini hilang daripada ingatan saya sesaat, maka terlepaslah atau saya tak anggap diri saya sebagai seorang muslim yang sempurna. Artinya, segala gerak-gerik yang dilakukan oleh Mursi Abul Abbas akan mengingat apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, sehingga amalan kesehariannya itu tidak terlepas daripada mengetahui, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Bangun tidur, tak pikir apa Nabi buat kalau bangun tidur. Kalau nak makan, dia tahu apa cara Nabi nak makan. Selepas makan, apa Nabi buat selepas makan. Kalau nak pakai pakaian, macam mana Nabi pakai pakaian. Kalau memakai serban, macam mana Nabi memakai serban. Bila balik rumah, macam mana Nabi balik rumah. Bila berjumpa dengan orang rumahnya, macam mana Nabi berjumpa dengan orang rumahnya. Kalau berjumpa dengan anak-anaknya, macam mana Nabi jumpa dengan anak-anaknya. Wahakala, sehingga apa yang dilakukan keseharian tu, dia ingat macam mana Nabi buat. Faham tak? Oleh sebab itu 24 jam hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama adabnya, bersama dengan sunnahnya, bersama dengan akhlaknya. Hadza mukmin yang sejati. Ini mukmin yang betul-betul mukmin. Disebabkan oleh kerana tanda keimanan seseorang itu mengikuti kepada baginda Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, melainkan telah menyandarkan keinginannya mengikuti kepada ajaran yang telah aku datang dengannya. Ada berkenaan dengan pentingnya memastikan diri bermulazamah di dalam adab. Naam.
Sampai dalam kitab ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menerangkan bagaimana adab-adab kenabian di dalam hal makan dan minum. Perihal makan dan minum, bagaimana dijelaskan sebelum ini, walaupun ianya adalah keperluan manusia makan dan minum, namun di situ ada adab. Hingga kalau makan dapat pahala, minum dapat pahala, setelah makan dapat pahala, sebelum makan dapat pahala. Macam mana makan boleh dapat pahala? Makan je, ya. Sebab makannya berbeza dengan makan orang-orang lain. Orang yang makan mengikut adab Nabi, baca bismillah. Kemudian cuci tangan sebelum makan. Kemudian mencari barakah pada makan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Kemudian mengambil makanan yang ada dan hampir di hadapannya. Yakni adab-adab kenabian yang banyak dalam makan dan minum, dia makan je dapat pahala banyak. Di antara adabnya adalah wajtahid alla tudkhil batnaka illa halalan. Janganlah kamu masukkan dalam perut kamu kecuali makanan yang halal. Kenapa kita perlu makan makanan yang halal? Fil hadis dinyatakan fil athar, orang yang makan makanan yang halal selama 40 hari, hatinya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak keluar daripada lisannya melainkan kata-kata hikmah, disebabkan hatinya bercahaya. Apa simpanan cahaya yang diberikan dalam hati terkeluar melalui lisan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'tal hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan segala kebaikan. Ya subhanallah, melalui makan yang halal akan diberikan oleh Allah hikmah. Oleh sebab yang demikian, hendaklah memerhatikan kepada makanan yang masuk dalam perutnya. Adakah ianya akan menyebabkan hikmah yang keluar atau sebaliknya dengan memastikan makanan tersebut halal atau tidak. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Makanlah yang halal, doa kamu akan dikabulkan. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makan yang halal dan baik, beramallah kamu dengan amal yang baik. Hadza berkenaan dengan pentingnya makan makanan yang halal. Yang pertama, faedah hikmah, orang makan halal, hatinya akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hikmah. Dan cahaya hikmah akan dilihat melalui lisannya, sehingga tidak berkata daripada lisannya kecuali ilmu, kecuali benda yang bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah zuhud dalam dunia. Ya subhanallah, makan makanan yang halal akan menjadikan seseorang itu zuhud. Apa sebabnya? Sebab yang halal akan memberikan rasa cukup pada dirinya, qanaah pada dirinya. Faham tom? Apa sebabnya? Disebabkan ridha dengan yang halal. Nah, yang keempat, wasafat sariratuhu. Orang yang makan makanan yang halal, hatinya jadi bersih. Yang pertama tadi diberikan hikmah, diberikan ilmu, diberikan ma'rifah pada hatinya. Yang kedua, keluar hikmah pada lisannya. Yang ketiga, akan dianugerahkan zuhud di dunia. Yang keempat, safat sariratuhu, nuraninya menjadi bersih dan suci. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih. Yang kelima, akan menjadi baik hubungannya dengan Tuhannya. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena makanan yang halal yang kita makan ini bercampur dengan darah daging kita di dalam ini, akan menambahkan energi. Menambahkan energi pada seluruh badan. Mata kita berenergi, telinga kita berenergi, minda kita berenergi, tangan kita berenergi, kaki kita berenergi. Sehingga energi yang ada kepada seluruh badan ini digunakan kepada hal-hal yang halal, hal-hal yang baik, hal-hal yang meningkatkan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Energi yang ada dalam tubuh badan ini hasil daripada makanan yang halal. Hal yang kelima. Paham tak? Tapi kalau orang makan makanan yang haram,
Maka yang berlaku adalah sebaliknya. Apa sebaliknya? Hatinya akan menjadi gelap. Tak lagi keluar daripada lisannya kata-kata hikmah. Akan menjadi orang yang rakus di dunia. Hatinya akan menjadi kotor. Tak baik muamalahnya dengan Tuhannya. Berpunca daripada makanan yang haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham dong? Walihada perlu seseorang untuk mencari yang halal. Walihada dalam kisah Ashabul Kahfi, ketika mereka ingin menyuruh salah seorang daripada mereka membeli makanan, maka diperintahkan untuk mencari makanan azka, yang lebih suci, yang lebih halal. Faham tom? Hada berkenaan dengan pentingnya mencari atau makan makanan yang halal. Jadi jangan dilihat pada makanan itu hanya nikmat dan lezatnya sahaja. Impactnya apa? Implikasinya apa? Nah. Dan kata Imam Al-Haddad mengatakan hati-hati kamu daripada bermewah-mewah dalam makan dan juga sampai kenyang. Yani di antara adab makan, tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Jangan menjadi orang yang suka makan walaupun tak lapar. Jangan juga kalau lapar makan tak mau berhenti makan. Paham dong? Lihat dalam kata-kata yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, man kanat himmatuhu ma yadkhul batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Orang yang pikirannya kepada makan saja, orang yang pikirannya pada perutnya, maka nilai orang itu sama dengan yang keluar daripada perutnya. La ilaha illallah. Baginda Rasulullah SAW bila dihidangkan di rumahnya makanan, apa yang ada dimakan. Sehingga satu hari dihidangkan makanan, Nabi bertanya, wahai Aisyah, ada lauk tak di rumah? Katanya tak ada kecuali cuka. Nabi bersabda, ni'mal idam wa al-khal. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Ya Allah, roti dimakan dengan cuka. Faham tom? Hada berkenaan dengan pentingnya untuk tidak gelojoh di dalam makan dan tidak bermewah-mewah berlebih-lebihan, lebih-lebih lagi kalau sampai kepada pembaziran. Satu hari, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah ketika menjadi khalifah, lalu berjumpa dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Salman, ya Salman, nasihati aku. Kata Salman mengatakan, u'dzurni ya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin, mohon maaf, saya tak boleh beri nasihat kepada engkau. Karena ada sebab-sebab yang menghalang saya untuk memberikan nasihat kepada engkau. Maka kata Sayyidina Umar mengatakan, tak boleh. Kena bagi juga nasihat kepada aku. Maka Sayyidina Salman mengatakan, kan walabud, kalaupun mesti aku bagi nasihat kepada engkau, nasihat aku kepada engkau dua. Yang pertama, aku nampak engkau sehari tukar baju 2 kali. Yang kedua, aku nampak engkau makan lauknya lebih daripada 1 lauk. Ada nasihatnya Salman kepada Amirul Mu'minin Umar. Tukar baju sehari 2 kali dan juga makan makanan lauknya ada lebih daripada 1. Dan beliau sebagai Amirul Mu'minin, kita punya lauk di rumah ikan patin, lepas itu tom yum, lepas itu sotong bakar, sotong goreng, lepas itu sayur campur, kemudian apa lagi? Daging masak merah. Ya Allah, macam-macam kita punya hidangan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala disikapi dengan syukur. Jangan cerewet kalau makanan tidak banyak lauknya. Ingat kepada orang yang lebih baik daripada kita yang makan hanya dengan 1 lauk sementara dia pemimpin negara.
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Paham tom? Kata Sayyidina Umar mengatakan, adapun kedua-dua daripada nasihatmu, Sayyidina Umar bertanya balik, ada yang lain tak nasihatnya? Beliau masih bertanya lagi. Kata Sayyidina Salman, tak ada kecuali itu sahaja. Kata Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu aku cukupkan kamu daripada dua itu. Maksudnya, nasihat kamu, wahai Salman, atas dua perkara aku buat. Jadi makan dengan lauk yang satu lauk je. Faham tak? Dan satu hari dihidangkan makanan oleh Khalid ibn Walid. Sayyidina Umar dijemput oleh Khalid ibn Walid. Dihidangkan makanan. Dan dijemput pemimpin negara. Tentunya jemputan itu memanglah macam-macam. Mewah. Time tiba makan, dia nak jamah makanan, dia ingat. Kemudian dia menangis. Kata Khalid bin Walid mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Katanya, aku mengenang dua teman aku yang tak pernah makan sebanyak dan senyaman makanan yang kamu hidangkan padaku. Yang ini dimaksudkan adalah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah. Dua orang sahabat Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar yang telah mengurus dan mentadbir negara, makanannya sederhana. Sementara ini dihidangkan oleh Khalid bin Walid makanan, Masya Allah, sufrah. Banyak. Kata Khalid bin Walid mengatakan, ya Amirul Mukminin, makanlah makanan ini. Sesungguhnya bagi mereka yang mendahului kamu, ya ini maksudnya dua orang yang maksudnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sudah mendapatkan syurga dengan apa mereka hadapi dahulu daripada kesusahan-kesusahan termasuk pada makanan. Kata Sayyidina Umar, bi'sat ta'amak ya Khalid. Sungguhlah buruk makananmu ini wahai Khalid. Macam mana? Takkan aku di dunia dapat makanan, engkau dua sahabat aku dapat syurga. Aku nak juga dapat syurga macam mereka. Tak dimakan oleh Amirul Mukminin Umar. Ya Allah, kalau kita dengar cerita kisah macam ni, tak tahulah macam mana kita berhadapan dengan hari-hari. Kadang-kadang cerewet kan. Lagi-lagi nasi goreng, lagi-lagi nasi lemak. Tak ada lauk lain ke? Lagi-lagi telur rebus. La, ushkur. Man lam yashkur al-qalil, lam yashkur al-kathir. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa orang yang tak bersyukur dengan sedikit, tak akan bersyukur dengan yang banyak. Kalaupun diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Hati-hati kamu, jangan suka makan berbanyak-banyak sampai kenyang. Walaupun makanan yang kamu makan itu adalah halal. Apa sebabnya orang kalau makan makanan yang halal sampai kenyang? Ini makan yang halal sampai kenyang pun menyalahi adab, apatah lagi makan yang haram. Apakah kekurangan pada orang yang makan makanan yang halal sampai kenyang? Yang pertama, kerasnya hati. Yang kedua, kurangnya kecerdasan. Yang ketiga, gangguan pada fikiran. Yang keempat, malas dalam beribadah. Dan lain-lain lagi daripada kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh kerana makan sampai kenyang. Oh subhanallah, ada satu kelompok tu, Allahu alam apa mereka punya ideologi. Dia ada satu upacara tu, kalau upacara tu makan sampai kenyang sampai muntah. La haula wa la quwwata illa billah. Faham tak? Hada bahaya daripada orang makan makanan halal tetapi sampai terlalu kenyang. Oleh hada fil hadis dinyatakan tidaklah anak Adam itu memenuhi satu bekas yang lebih berbahaya daripada perutnya sendiri. Ini perut sarang penyakit.
perut ini tempat banyaknya penyakit berpunca daripada perut. Maksudnya daripada perut adalah karena makanan semua masuk. Coba bayangkan, kita makan, ya kan? Nasi masuk, telur masuk, daging masuk, ikan masuk, ayam masuk, sotong masuk, sayur masuk, timun masuk, sambal belacan masuk. Apa yang tak masuk? Lepas itu minuman, sirap merah masuk, sirap fresh orange masuk, teh tarik masuk, air putih masuk. Ya Allah, macam mana semua satu tempat? Berpadan-padanlah ketika makan. Khairul umuri awsa'atuha. Sebaik perkara adalah yang sederhana. Nah, gerak. Kemudian dijelaskan tentang adab dalam minum. Kalau digalakkan kita dalam minum ini adalah menghirup, atau menghirup maksudnya didekatkan gelas cawan yang kita minum, yang kita nak gunakan sebagai air untuk kita minum, didekatkan dengan bibir kita, bukan dituangkan. Macam mana tuangkan? Kita buka mulut, tuang. Ada menyalahi adab. Melainkan kalau kita minum daripada ceret atau daripada qirbah. Ya, ini ceret itu tuangkan air kan ada tempat keluarnya kan. Jangan minum langsung dan mulut ceret itu diletakkan di bibir kita. Yang seperti itu tidak digalakkan. Kalau cawan khusus untuk nak minum memanglah. Dan tidak dituangkan langsung. Air itu jarak. Kalaupun dengan gelas pun juga, cara minum itu bukan dituang. Dituangkan, kita buka mulut, lalu tuang dari atas macam ini. Tak. Kita kena letakkan dekat dalam bibir. Dan jangan minum sampai air itu berbunyi. Nah, dan kalau minum hendaklah bernafas 3 kali. Maksudnya bernafas 3 kali di luar cawan, gelas yang kita gunakan untuk minum. Yani bismillah, 1, nafas balik. 2, nafas balik. 3, jangan letakkan gelas tu di sini sehingga kita punya nafas jatuh juga ke dalam gelas. Yang pertama, minum air kadarnya itu sederhana. Yang kedua lebih banyak sikit. Yang ketiga lebih banyak. Jadi digalakkan minum sebanyak 3 kali memasukkan air ke dalam mulut. Naam. Wala tatanaffas fil ina, jangan kau bernafas pada bekas. Walihada dalam bekas ini jangan bernafas, dan kalau barang panas jangan ditiup, karena meniup makanan yang panas akan menghilangkan barakah. Dan jangan minum dalam keadaan berdiri, menyalahi adab minum dalam keadaan berdiri. Namun di dalam hadis ada Nabi minum dalam keadaan berdiri. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, siapa orang yang minum dalam keadaan berdiri maka hendaklah memuntahkan minumannya. Ya Allah, dah masuk mulut dah. Macam mana nak muntahkan minuman dah masuk dalam mulut? Takkan sampai demikian. Ianya adalah satu tanbih atau peringatan keras untuk tidak minum dalam keadaan berdiri sehingga diperintahkan untuk memuntahkan. Hanya ingin menunjukkan bagaimana makruhnya dan tidak disukainya oleh Nabi orang minum dalam keadaan berdiri. Namun peristiwa baginda Rasulullah minum dalam keadaan berdiri ada beberapa sebab. Yang pertama, ingin menunjukkan kalau minum berdiri tidak haram. Hukumnya makruh. Apa sebabnya? Satu hadis Nabi kata jangan minum berdiri. Perbuatan Nabi selalu minum duduk. Hadis lagi mengatakan kalau kamu minum berdiri muntahkan minuman kamu. Ini menunjukkan larangan minum dalam keadaan berdiri.
Tapi satu hadis yang lain, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Maka dikombin dua hadis ini yang dapat diambil kesimpulan bahwa saat Nabi minum dalam keadaan berdiri adalah menunjukkan hukumnya itu tidak haram. Saat melihat larangan minum berdiri, menunjukkan hukumnya adalah makruh. Jadi apakah hukum minum dalam keadaan berdiri? Makruh. Lalu kalau di pejabat kita ada apa itu? Air galon kan? Nah, letakkan macam mana? Kita nampak semua orang minum berdiri. Ya kan? Macam mana? Yang menjadi hukum itu adalah perbuatan Nabi, bukan perbuatan orang. Faham dong? Jadi minum dalam keadaan duduk. Nah. La ilaha illallah. Kalau minuman itu ada dalam ceret atau ada kirbah, dan kita tak boleh nak meletakkan mulut ceret itu pada bibir, tuangkan pada tangan kita, minum daripada tangan kita. Tuangkan, macam ni. Tapi bukan daripada ceret itu kepada mulut kita. Untuk tidak dilihat tidak sopan oleh orang lain. Karena akan guna minuman daripada ceret itu, orang lain akan minum. Dan bacalah doa selepas minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Gerak. Apabila anda mempergauli isterimu, wahai saudaraku, apabila anda mendekati isterimu, maka bacalah doa ini pula. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan kepada apa yang engkau kurniakan kami. Kemudian tutupi dirimu dan isterimu dengan kainmu. Kemudian hendaklah anda bertenang dan tenteram, dan apabila anda merasakan air manimu keluar, hendaklah anda membaca dalam hatimu tanpa menggerakkan lidahmu firman Allah Ta'ala berikut. Wahuwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Tuhan yang mencipta manusia dari air mani, lalu dia diadakannya pertalian darah dan hubungan perkahwinan, dan adalah Tuhan itu maha berkuasa. Dan demikian adab-adab seperti ini akan menjadi sebab kepada perkahwinan itu barakah, perkahwinan itu harmoni, perkahwinan itu mendapatkan zuriyah salihah, dan perkahwinan itu akan menjadi sebab rezeki, dan banyak faedah yang didapat. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana pernikahan itu diikuti dengan adab-adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faham dong? Ada ramai daripada mereka orang-orang yang menjaga adab-adab dalam perkahwinan, lahir daripada zuriyah mereka orang-orang yang baik, alim, hafizul Quran. Gerak. Yang utama bagi orang yang kuat beragama di antara berkahwin dan meninggalkannya, mana yang lebih selamat bagi agamanya dan lebih baik bagi hatinya serta lebih tenang bagi pemikirannya. Sebab adalah makruh keras bagi orang yang tiada mempunyai isteri, lalu dia memenuhi pemikirannya dengan urusan wanita yang menarik kecenderungan kepadanya. Barang siapa terbala dengan perkara seperti ini, lalu dia tidak dapat mematikan ingatannya dengan tugas-tugas peribadatan, maka wajiblah dia segera berkahwin. Maka kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia perbanyak puasa, kerana puasa dapat mematahkan nafsu syahwat. Bila hendak ke tandas, jika anda mahu memasuki tandas kerana hendak kencing atau berak, maka jangan lupa memakai kasut dan menutup kepalamu. Mulakan kaki kiri bila masuk dan kaki kanan bila keluar daripadanya. Dan ketika hendak masuk, bacalah doa ini pula. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri dengan engkau dari syaitan jantan dan betina. Dan bila keluar pula, bacalah doa ini juga. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Aku memohon pengampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sakit daripadaku dan melepaskanku daripadanya.
Di sini, jangan anda menyebut nama Allah dalam keadaan begini kecuali dengan hatimu saja. Dan jangan membawa sesuatu yang tertulis padanya nama Allah kerana menghormati kebesaran Allah Ta'ala. Jangan menyibukkan diri dengan membuat sesuatu dan jangan berbicara kecuali bila perlu saja. Jangan mengangkat kainmu kecuali sekadar batasan yang anda bimbang akan terkena najis. Tutuplah auratmu sehingga tiada dapat dilihat orang lain. Dan duduk jauh-jauh sehingga tiada seorang pun yang dapat mendengar sesuatu suara atau mencium bau daripadamu. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya ketika hendak berak. Ada kalanya memang sukar hendak mengelakkannya pada setengah-setengah bangunan. Maka hukumnya dimaafkan bila berlaku kesukaran. Jangan kencing pada air yang bertakung walaupun airnya banyak kecuali bila perlu. Begitu pula jangan kencing di tanah yang keras dan di tempat angin yang bertiup kencang. Semua itu kerana hendak mengelakkan dari kencing itu memercik yang dikatakan banyak dari siksa kubur berlaku kerananya. Jangan lupa beristibrak dan hendak anda beristibrak yakni mengetus kencing itu sekadar dayamu tanpa keluar ke batasan was-was. Ini dapat dilakukan dengan berdaham atau mengurut kemaluan dengan melalukan tangan dari bawah kemaluan itu dengan lembut. Dan beristinjaklah dengan batu, kemudian dengan air. Tetapi, jika anda hendak memilih salah satu dari keduanya, maka beristinjak dengan air lebih utama. Kalau pada kubul, yakni zakar, dahulukan membasuhnya dengan air, kemudian baru diikuti dengan batu. Sesudah beristinjak, bacalah doa ini. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhanku, bentengilah kemaluanku dari segala macam kekejian dan bersihkanlah hatiku dari sifat nifaq. Aywa, hadha adab dukhulul khala, adab masuk bilik air. Digalakkan ketika seorang masuk bilik air dalam keadaan memakai selipar satu. Kemudian menutup kepala dengan kain dua. Dan masuk dengan kaki kiri. Sebelum masuk, baca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan dibaca ketika berada di dalam. Sebelum masuk kita baca. Kerana untuk mengelak daripada menyebut nama Allah di dalam tandas. Melainkan kalau dalam keadaan lupa. Bila dalam keadaan lupa, tengok dulu. Bila ia boleh keluar, yakni sebelum buka pakaiannya, pergi keluar. Baca Bismillah, masuk balik dalam tandas supaya terbiasa sebelum masuk tandas sudah membaca doa terlebih dahulu. Melainkan kalau dalam keadaan tidak boleh untuk keluar, dalam keadaan tak memungkinkan dirinya untuk keluar dan membaca doa, bacalah di dalam hati saat berada di dalam tandas. Nah, ketika keluar menggunakan kaki kanan dan bacalah doa ghufranak alhamdulillah alladzi adhaba annil adza wa afani, dan sebut ini kalau masih berada di dalam dengan menyebut dengan hati bukan dengan lisan. Nah, ada beberapa adab. Di antara adab dalam tandas tak boleh duduk lama dalam tandas. Di antara adab dalam tandas, tak boleh menyanyi dalam tandas. Jangan bawa Walkman, jangan bawa handset dekat tandas, jangan baca surat kabar dalam tandas. Tandas tempat untuk nak buang hal yang kotor, bukan untuk duduk lama-lama. Lebih-lebih lagi di madrasah. Ya, yang queue nak pergi masuk ada beberapa orang. Nanti ambil terlalu lama, kasihan kepada orang yang menunggu. Faham dong? Di antara adab dalam tandas, tak boleh menggunakan air terlalu banyak. Di antara adab dalam tandas, tidak beristinja di tempat dia buang najisnya. Khawatir percikan daripada istinja air itu mengenai kepada badannya tanpa dia sedar. Kecuali kalau selepas istinja dia basuh seluruh tempat yang khawatir terkena percikan. Faham dong? Ada beberapa hal yang terkait dengan ini hal-hal kecil lah. Tengok tadi. Hatta cara dalam tandas pun diajar oleh Nabi SAW. Alangkah lengkapnya ini agama. Sampai hal-hal yang kita bersendirian dalam bilik air pun diajar. Faham dong?
Diajarkan di sini untuk kita ketika berada dalam tandas mengelak daripada melihat kepada aurat kita sendiri. Faham dong? Kecuali ada sebab-sebab tertentu. Dan jangan melihat kepada najis. Najis yang dibuang jangan ditengok. Faham dong? Naam. Ada berkenaan dengan beberapa hal yang terkait dengan masalah adab dalam tandas. Naam. Mengelak daripada orang lain dapat menghidu bau atau mendengar suara. Dan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kecuali ada pendinding atau memang tertutup. Lebih lagi kalau orang buat tanda dalam rumah, elakkan daripada kursi untuk buang najis itu menghadap atau membelakangi kiblat. Elakkan daripada demikian. Dan jangan buang air kecil di air yang tenang, karena air yang tenang mungkin akan digunakan oleh orang lain sehingga bercampur dengan najis. Dan jangan buang air kecil di tempat yang keras, khawatir percikan daripada air itu kena kepada kakinya atau kepada badannya tanpa dia sadar. Atau di tempat hembusan angin, khawatir dia buang air kecil, nanti angin berhembus, percikan itu kena kepada badannya, dia salat dalam keadaan membawa najis. La ilaha illallah. Tengok diajarkan macam mana sampai demikian. Berhati-hati ketika beristinja dan tidak terburu-buru untuk selesai daripada membersihkan diri daripada najis. Khususnya daripada buang air kecil. Hendaklah berdehem. Macam. Atau menggunakan tangan kiri pada jari tengah dengan mengurut untuk agar supaya bersih dan tak ada sisa daripada najis yang khawatir terkeluar saat dia bangun dan pakai pakaian. Dan itu ramai orang yang tak sedar sehingga najis keluar tanpa disedar, terkena kepada pakaiannya dan dia sholat dengan pakaian yang sudah terkena najis karena kecuaiannya di dalam adab. Faham dong? Dan selesai daripada buang najis, buang kotoran dan membersihkan atau beristinja, berdoa Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Baca dalam hati, ya Allah, tengok. Sehingga ketika kita membersihkan kemaluan daripada najis, berdoa kepada Allah agar supaya dijaga oleh Allah daripada melakukan hal-hal yang keji. Zina, liwat, istimna, onani. Faham tak? So kita berdoa agar supaya mata kita dijaga, telinga kita dijaga, anggota badan kita dijaga, termasuk kemaluan juga dijaga. Karena dalam hal ini syaitan akan banyak mengganggu, khususnya bila masih dalam usia-usia yang awal. Hati-hati daripada gangguan syaitan. Jaga adab-adab ini supaya kita terpelihara daripada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang melazimkan diri dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah karena kita menjaga adab. Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya, paling baik adabnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang yang dekat dengan baginda Rasulullah dengan melazimkan diri dalam adab. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تنقى من الغيب
الجراد حكمتان بها أمطرت في الخافقين السماء ومشهود أهل الحق منه لطائفون تخبر أن المجد وشاوه فلله ما للعين من مشهد اشتلاء يعز على أهل الحجاب اشتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملكنا النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى ويشاؤه فيا رب شرفني برؤية السيد واجل صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجل صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصد لقاؤه عليه الصلاة الله ما هبتي الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه الحمد لله رب العالمين. فاتنا سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الحداد إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما تعلمنا ويرزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين. يبارك لنا فيما بقي من رجب شعبان بلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من الآثام ومن الأمراض والأسقام يا أرحم الراحمين واحفظ من هذا الوباء من هذا البلاء من هذا الفتن ما ظهر منها ما بطن يا رب يا غوثاه واحفظنا أهلنا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء ومن والانا فيك يا رب العالمين واحفظنا وإياهم من كل شر من كل سوء يا رب العالمين. على هذه النية كل صار شمل آخرتنا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وقع لنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما واخل يا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون عقدنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراء اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسأل في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله عدادة الشرب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.